Dulu saya sebut, kalau putus mualaf Fatihah, saya biasa sebut dulu masa mengajar lah. Kena bismillah semula. Saya sebut gitu. Kena bismillah semula. Adalah orang tanya. Dia putus mualaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia putus mualaf lepas dia tu. Dia tak sambung ihdinas siratal mustaqim. Dia putus mualaf lepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya sebut kena bismillah semula. Dia pun tanya balik. Bismillah semula ustaz. Kena bismillah semula lah. Buat gini ke ustaz? Dia pun tunjuk contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Sama mula. Semua kena bismillah je dulu. Tak kena gitu. Bismillah semula. Ni kena mula Fatihah daripada awal. Bukan ambil bismillah saja. Ayat saya tu tak betul. Dia faham kot lain. Lepas tu tak berani nak sebut. Putus mualaf. Wajib bismillah semula. Jangan. Aku tak faham. Dia ingatkan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung hak putus mualaf tadi. Bukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim semula ni. Baca Fatihah semula dah awal. Tak boleh. Pakai ayat. Kena bismillah semula tak boleh. Kena sebut. Kena mula balik Fatihah. Dia baik dia tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Dah bismillah semula. Bismillah saja je lah. Mana kena mula Fatihah balik. Bukan bismillah saja. Orang belajar ni macam-macam. Makmum muafiq yang ada keuzuran. Dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Dimaafkan ketinggalan. Dia boleh tanya. Dimaafkan 3 rukun panjang ustaz. Maaf 3 rukun panjang. Maka dah rokok dia kata makmum. Dah yang iktidah. Dah isu maaf. Lepas tu ikut tak imam je. Rokok iktidah. Dah maaf. Maaf tak payah buat Bukan maaf tak payah buat kata. Maaf ketinggalan. Sebab dia tanya. Maaf 3 rukun panjang. Maaf dah kan. Tak payah buat makmum ni. Tak payah buat 3 rukun panjang. Siap air faham gitu. Jangan. Kita tak jangka orang jadi faham. Maaf 3 rukun panjang ni. Siapa ke makmum tak payah rokok tak payah iktidah. Maaf dengan bermaaf ketinggalan daripada imam. 3 rukun panjang. Bukan kata tak payah buat. Baik dia tanya. Dia kena sebut molek-molek. Ketidak orang faham kod lain. Hak tak biasa belajar. Atau berkait dengan pelihara mualaf ketika membaca Fatihah. Itu di antara syarat untuk sah membaca rukun Fatihah. Dia kena pelihara huruf, pelihara tasydid. Huruf jangan kurang. Huruf ada 100 semua sekali 142. Capur dengan tasydid 14 tempat. 142 tolak 14 berapa? Ayat. Tak ingat tak? Ayat huruf Fatihah. Tasydid ada 14 tempat. Jadi kalau capur dengan tasydid, huruf 142, capur dengan tasydid 156. Huruf 142 kalau kita baca macam biasa itulah Maliki Yaumiddin tu. Kalau baca Maliki Yaumiddin tak ada alif lepas mim 141 huruf. Tasydid ada 14. Jadi semua sekali 156 huruf. Membaca Al-Quran dan semayang ni, dia membaca Al-Quran luar semayang pun sama. Fadilat dia bukan kira ayat, kira huruf. Alif Lam Mim 3 huruf, bukan kira boleh 30 pahala. Itu jadi ke pahala ikut huruf baca Quran ni. Bukan pahala ikut kalimah. Bukan pahala ikut 1 ayat 2 ayat, bukan. Dia membaca Al-Quran ni pahala ikut huruf. Jadi 156 huruf tu dalam membaca Fatihah. Bukan berkait dengan fadilat huruf saja. Itu bacaan sunat. Ini bacaan wajib dalam semayang. Bacaan wajib Fatihah dalam semayang. Surah bacaan sunat. Tapi dalam semayang tak sama dah bacaan luar semayang sunat. Dia baca Quran luar semayang. So dah fadilat satu-satu huruf. Ni surah
bacaan sunat tapi dalam sembahyang. Gandaan dia. Fatihah pula dalam sembahyang, bacaan wajib. Hukum pahala bacaan sunat dengan bacaan wajib tak boleh nak tanding dah lah. Yang kita baca Fatihah dalam sembahyang tu, kita sembahyang sunat. Betul lah sembahyang sunat, pahala sunat. Tapi baca Fatihah, pahala wajib. Sebab sembahyang sunat sekalipun, Fatihah tu hukum wajib. Bukan sembahyang fardu je Fatihah hukum wajib. Dia kalau berdiri, sembahyang fardu, maka bukan jadi hukum. Kalau sembahyang fardu, berdiri. Tak, Fatihah menjadi fardu, menjadi rukun. Walaupun sembahyang sunat sekalipun. Bukan nampak pahala sembahyang sunat je. Tu, Quran dalam sembahyang sunat. Quran apa tu? Quran Fatihah. Fatihah ni tidak ada yang menyamai kelebihan membaca Fatihah. Kita duduk nampak kelebihan baca kuliah. Kita duduk nampak kelebihan baca Qul Huwallah. Tak sebut pun kelebihan baca Fatihah. Besar tak besar Fatihah ni, wajib dibaca tiap-tiap rakaat sembahyang. Nampak tak beza dia tu? Besarnya kelebihan baca Fatihah. Bacaan wajib pula dalam sembahyang. 156 huruf. Banyak mana pahala. Banyak ni. Tapi nak ceritanya huruf kena jaga, tasydid kena jaga. Ni orang cerita saya lah. Dia kelas orang tua jugalah. Tapi dalam kelas dia tu, dia suruh anak murid dia baca bacaan dalam sembahyang. Dia buat kaedah begitu. Bukan baca Fatihah, baca semua bacaan dalam sembahyang. Dalam semua dia suruh baca. Daripada doa, daripada takbir, daripada doa iftitah, bacaan dalam rokok, dalam iktidal, dalam sujud, dalam duduk antara sujud, ketika membaca tasyahud, disuruh semua ada dalam kelas dia baca bacaan dalam sembahyang. Orang tu malu lah gitu. Kena baca depan guru lah, sebab itu bacaan dalam sembahyang. Dalam kelas dia lah. Dia pun sebut lah. Dia kata, beberapa orang dia kata, dia baca tak ada huruf hujung Fatihah. Saya nak ajuk pun tak erti, tapi tak ada huruf hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya sebut tu tak sama. Tapi nak ceritanya, di huruf belakang mim ke nun ke, dia tak sebut. Dia apa? Dia leweh ke apa? Dia bukan wasal. Bukan wasal. Kalau wasal bukan ada huruf juga mim dengan nun. Kalau wasal pun, dia tak wasal, dia wakaf. Tapi dia berhenti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dia pun berhenti Maliki yaumiddin, gitu je. Dia tak ada mim, nun dia tak ada. Orang tua ni bukan cerita budak-budak Jadi ngilip kepala. Dah baca apa gitu? Dia baca tu dia berhenti gitu. Mim tak ada, nun tak ada. Tak ada huruf tu. Tu tak ada huruf. Tiap-tiap huruf tu kena pelihara belaka. Pelihara huruf satu. Tiap-tiap huruf Fatihah, tiap-tiap tasydid Fatihah, ketika membaca, wajib dengar di telinga. Wajib dengar di telinga. Ni saya biasa peringat lah. Kita dalam mazhab Syafi'i. Siratal ladzina an'amta alaihim, aula jangan wakas situ. Sebab itu bukan hujung ayat. Aula. Dan kita Fathul Mu'in Comel. Aula jangan berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, kerana di situ bukan hujung ayat. Aula. Kalau berhenti di situ khilaful aula. Ini mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab yang lain, di situ hujung ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang pertama. Sebab Fatihah 7 ayat ijma' ulama. Dalam Quran dalam surah Hijr ayat ke-87, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sesungguhnya kami mendatangkan anak-anak yang Muhammad akan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'am minal mathani. Mana tu? Fatihah. 7 ayat. Ijma' ulama Fatihah 7 ayat. Tapi mazhab Maliki Hanafi, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama.
Alhamdulillahirabbil alamin yang pertama. Jadi nak cukup 7 macam mana? Dia siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ memang di hujung ayat tepat wakaf. Ayat yang ke-6. Itu mazhab Maliki Hanafi. Kita dah. Kita siratal ladzina tak yang ke-7 dah. Sebab alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua dah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Jadi aula jangan berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi memang kita ngaji Quran, tugu memang dia peringat. Jangan berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Memang mereka akan peringat, jangan berhenti situ. Jangan berhenti situ diperingat. Kita jangan mati. Sebab siratal ladzina ayat yang paling panjang. Satu, di hujung tu ada mak lazim. Satu. Lepas tu dalam atas lam ada tasydid. Lepas lam ada ya nun. Waladdallin. Dia ada. Ada mak lazim, ada tasydid atas lam, ada lam ya nun. Ni dengar di telinga Tapi ayat panjang. Kalau kita orang muda nafas panjang tak apa. Kalau kita orang tua akhirnya waladdallin. Pandai baca tak tahu? Ada ni. Sebab di mat dia tu besar. Jangan berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Kamu berhenti situ jadi 8 ayat. Dah. Tak jadi 8 ayat walaupun berhenti situ. Takkan jadi 8 ayat. Cuma aula jangan berhenti. Utama tak ada aula. Utamanya berhentilah sebab itu bukan ujung ayat. Tapi kena ingat, itu ayat yang panjang. Kalau kita tak ada nafas, jangan. Mak lazim atas lam dia tasydid. Waladdall. Lam tasydid. Kena jaga molek bukan takfif. Lepas tu lin. Lam yenung tu kena dengar di telinga. Jangan waladdall. Tak dengar dah kadang-kadang. Saya pernah jumpa Datuk Imam. Lelah tengok ke dia. Orang tua, lelah lah macam nak mati dah di hujung Fatihah. Dah nafas dah duduk. Dia tebang juga. Dia tegak juga. Pada tebang, tegak. Dia memaksa diri. Kata kemudian, Haji, tak apa Haji baca gitu? Berhenti lah. Tunggu saya pesan dah Ustaz. Jangan berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Lah kalau Haji ada nafas. Lepas tu dia mengaku. Ya sungguh Ustaz, saya masa muda-muda okey. Memang situ tak ada masalah lah. Tua-tua ni tak larat. Haji kena berhenti je. Siratal ladzina an'amta alaihim. Haji kena berhenti. Sebab mak lazim kena jaga dia tiga alih dia tu. Atas lam kena jaga tasydid dia. Lam yenun pula kena dengar di telinga je. Kena jaga molek. Itu wajib tu, waktu wajib. Siratal ladzina an'amta alaihim. Aula tak aula je, bukan wajib pun. Wasal situ. Aula tak aula je. Aula wasal. Tidak aula kalau wakaf. Bukan hukum wajib pun. Tambah apa kita wakaf situ. Bukan kita nak wakaf situ. Sebab kita tahu dah kita nafas tak ada. Lepas tu barulah dia wakaf situ. Barulah nampak lega dia baca. Dah sebelum tu tu kata macam nak mati. Macam nak mati dah. Dongga panjang. 7 ayat. Tu hak paling panjang sekali. Satunya panjang, satunya di belakang tu. Ada mak lazim lagi, ada tasydid atas lam lagi. Banyak perkara tu. Nak kena jaga. Aula jangan wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Aula jangan wakaf. Tapi kalau kita nafas tak ada, wakaf lah. Ni ada pula orang cakap dalam TV. Important dia kata. Pada important ni penting. Dia dalam TV tu di bidang Quran. Dia bukan dia ngaji fiqh di bidang Quran. Penting dia kata important. Waladdall. Tak cukup 3 kali harakat, batal semayang. Dia kata Allah batal no. Itu hai'ah bacaan Quran. Dia tidak membatalkan semayang kalau tak cukup
Tak cukup dia punya panjang dia pun. Dia kata batal. Waladdallin. Tak cukup 3 alif dan harakat. Batal semayang. Oh, wah. Tak betul gitu. Tu kena jagalah hayah kecantikan Al-Quran. Tapi kalau tak sampai 3 alif dan harakat pun, semayang dia tak sah. Disebut kata batal. Dan TV lagi. Dan TV dia ngajar gitu dia terbatal. Important pula peringatan dia tu. Tu gitu. Lepas tu saya terbaca kemudian daripada tu dalam surat khabar. Tapi surat khabar tu ruangan agama, dia ada bicara kesalahan besar, kesalahan kecil ketika membaca Fatihah di dalam sembahyang. Dia ada buat tajuk gitu. Selepas daripada TV tadilah. Tapi surat khabar ni orang tak baca mana tepat tu. Cuma dibicara kesalahan besar, kesalahan kecil ketika membaca Fatihah di dalam sembahyang. Kesalahan besar buat pada batal bacaan. Dah ulang balik batal sembahyang. Kesalahan kecil, dia tidak membatalkan bacaan, dia tidak membatalkan sembahyang. Dia ada sebut situ. Maka dia sebut hak mak tadi tu. Tak sampai 3 alif dan harakat, itu bukan kesalahan besar di dalam sembahyang. Dia panggil kesalahan kecil yang tidak membatalkan sembahyang. Makhluk dia respon hak dan TV. Makhluk wallahu alam lah. Tapi lepas daripada tu. Important. Mana apa yang nak ingat ni? Ambil faham molek sebab penting. Sebab batal semayang. Ini penting lah. Kena jaga jangan buat batal semayang. Oh dia kata batal semayang. Tapi nak kena jaga apa tu? Tasydid atas lam tu. Waladdallin. Lam ya nu kena jaga. Ni kena dengar di telinga. Sebab ini rukun bacaan. Tapi ini pelik lah. Ini bukan masjid, surau. Masjid ni lain. Itu imam bertemu duga. Nanti orang surau ni sukarela. Ini pelik sungguh. Dibaca mana? Amin makmum pun. Tak tahu dia macam dia. Tak ada. Ya makmum pun amin. Allah makmum pun. Tu dia tak wakah tu. Dia tak wakah siratal ladzina an'am alaihim dia wasa, tapi dia tak ada nafas. Akhirnya dia mati gitu je. Dah nak ulang balik macam mana? Dah makmum amin. Makmum amin dah. Dia pun ambil pula ghair maghdubi, undur balik pula amin 2 kali makmum. Dah. Amin apa? Kawan tu dah sesat situ. Dia kena undur balik. Paulah amin semula. Makmum amin dah. Hai kata pelik semayang ni. Sebab dia nafas tak ada. Dia orang muda tu imam, tetapi dia mungkin dia berisi sikit tubuh dia. Mungkin orang nafas dia semput panggil tau. Semput, dia nafas dia tak ada. Ternampak situ nafas dia tak ada. Tapi dia pakai berhenti terus jalan gitu. Lepas tu makmum dia amin, dia pun baca surah lalu dah. Hai kata punah kan noh gini. Ni sebab memang guru Quran dia mati tau. Siratal ladzina an'amta alaihim, ingat baik, jangan berhenti situ. Kalau berhenti situ jadi 8 ayat dia kata. Ada pasal gitu. Tu memang kena peringat gitu. Jangan berhenti situ. Pekoh pun peringat. Siratal ladzina an'amta alaihim aula wasal. Jangan berhenti situ sebab itu bukan hujung ayat. Tapi kena beri peringatan. Melainkan kalau kita tak ada nafas, sebab ini adalah ayat yang paling panjang, maka berhentilah situ. Sebab kewajipan nak jaga hujung tu. Ada mak lazim lagi, ada tasydid atas lam lagi, ada lam ya nun di hujung, kena dengar di telinga lagi. Ni dengar di telinga. Syarat untuk sah rukun qauli. Kena peringatlah. Dia ambil alaihim pula. Dia ambil orang tu kan. Dia alaihim yang dulu dia berhenti. Dia nak pergi dah. Kan dia nak
Kami Wairi. Ha. Lord tadi nam alaihi wa alaihi bibeti tu. Ha. Tu dia ambil kolam tu. Mana Ustaz? Ibtidak situ mana? Saya ambil alaihi nya dulu. Boleh ibtidak situ? Berarti situ. Lepas tu dia pun ibtidak dari waladdallin. Ha. Dia tak boleh ibtidak situ. Ambil alaihim pun tak boleh. Ambil alaihim nak letak makna ke apa? Kita wakaf, kita tak kena tepat. Kita nak ambil ayat sebelum. Dia dah ambil sebarang-sebarang. Kena ikut makna. Yelah sekarang dia berhenti situ. Ada kat orang dia berhenti alaihim yang kedua. Lepas tu dia pun ambil alaihim waladdah. Tak boleh. Dia ambil waladdallin saja. Setakat sang ngaji dah nak ibtidak situ. Dia kena undur balik. Yelah. Sang ngaji tak boleh ibtidak situ. Wallahu a'lam lah. Tapi kalau ambil alaihim waladdallin tak boleh. Sebab makna tak betul. Tak boleh nak undur balik. Kan kita kan tak kena tepat kita wakaf. Kita kena undur balik. Nak undur mana? Nak undur mana? Ni bukan semestinya kita ambil satu ayat di sebelum tu. Kena tengok makna dia pula. Kalau alaihim waladdallin nak letak mana apa? Tapi kalau dia berhenti dia alaihim yang kedua, lepas tu dia pun terus sambung dengan waladdallin. Tu wallahu a'lam lah. Saya mengaji ni situ bukan tak boleh nak ibtidak situ. Tak boleh nak mula situ. Kena ambil daripada ghairi semula. Kena ambil undur balik. Ambil alaihim waladdallin tak kena makna. Ambil waladdallin saja, ya situ bukan tempat nak mula situ. Ustaz mengaji lah tu wallahu a'lam lah. Dia nak wakaf ibtidak ni balik pada makna. Kalau tak ada, kalau makna betul tak betul, sebab wakaf ibtidak ni kena jaga. Dia ada wakaf ibtidak yang qabih, kena jaga pula situ. Kalau dia berhenti dia alaihim yang kedua, dia kena undur semula daripada ghair maudhu lah. Jangan ambil daripada siratal lazi. Ambil siratal lazi mati situ pula. Ambil daripada siratal lazi mati pula situ. Bila nak siap, makmum kata bila aku nak aming ni. Tak aming-aming dalam makmum mai dia undur balik siratal lazi, berhenti situ. Siratal lazi, berhenti situ. Makmum mufarakah gila. Tinggal tu imam dak sudah-sudah ni. Itu wallahu a'lam lah. Sebab saya mengaji ni memang tak boleh nak mula di waladdallin. Kita kena undur sikit. Undur daripada ghair maudhu lah. Bukan ambil alaihim. Tu wallahu a'lam lah. Jadi dia ambil waladdallin saja. Maknanya dia ibtidak situ je. Dia mula situ je. Lepas tu kata kalau kita tak ada nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim, wakahlah, berhenti. Mana kita walaupun tegur pesan jangan berhenti situ, tengok situasi. Tengok situasi dia macam mana. Jadi ni saya bicara bab Fatihah lah. Saya baca tadi nyaring tu kita baca semula lah. Dan hendaklah engkau nyaringkan bacaan jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib dan rakaat yang pertama pada fardu isya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.